Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan continue balik yang deriving the formula untuk line segment. Okey, tapi derive ni sebenarnya dia nak tunjuk je macam mana nak dapat untuk x coordinate dengan y coordinate. Okey, assuming kita ada satu straight line A and B. Lepas tu kita ada satu point duduk di antara A dengan B, iaitu P. And then coordinate P kita tak tahu. And mostly soalan macam tu lah. Kadang-kadang dia bagi P tak tahu. Coordinate P tak tahu. So kita kena cari. Ataupun mungkin kita tak tahu untuk B ataupun A. Kan dia macam-macam soalan boleh keluar kan. Okay. So assuming kita tak tahu P. So macam mana nak cari coordinate of P? Perasan tak kat sini adalah X saja dengan Y je. Sedangkan untuk A dengan B, X dia adalah X1, Y1 coordinate, and then B, X2, Y2. So how we want to solve problem ataupun find the coordinate bagi B. Okay. So dia pun buatlah macam ni, cara nak cari gradient. So dia buat dalam in terms of ratio, CD over DE equal to AP over PB. Lepas tu macam mana nak cari CD? Ni nak cari CD. CD dekat bawah ni. Jarak ni adalah kita akan buat X tolak dengan X1. Untuk X koordinat kan. Sebab ni kan koordinat X. Okay, so X tolak X1 over dengan X2 minus dengan X. Okay, untuk DE. Mana DE pula? DE adalah dekat sini. Lepas tu dapatlah M over N. Dan terus kita pun akan dapat nak cari koordinat bagi X adalah NX1 and ni N. Nanti saya padam. Sebab dalam exam ni dia tak suruh pun derive ni. Bukan pattern awak, bukan soalan SPM. Dia suruh derive tak. Dia akan suruh cari. So kita akan guna benda ni. So nak cari X, N dekat sini kita akan darab X1 plus M darab dengan X2. Macam darab silang lah. So N kena darab dengan X1, M kena darab dengan X2. Tambah dua tu. Okay, then bahagi dengan apa panjang MN tu in terms of ratio kan. Sebab dia kan dalam bentuk ratio ni. So M dengan N. So itu adalah untuk cari X. Y pun sama untuk Y coordinate. Assuming P kita tak tahu dan kita nak cari koordinat bagi P. Tapi kena cari Y koordinat dia. So nak cari Y pun sama. N darab dengan Y1 plus M darab dengan Y2. Over dengan ratio dia. M tambah N. So yang ni. So kita akan guna dua ni. Nak cari X koordinat dengan Y koordinat. Lepas tu dapatlah macam ni. So awak nampak dia confused tu sebab ada banyaknya huruf. Okey, jadi awak sebenarnya kena ingat pattern dia je. Kena darab silang. Lepas tu bahagi dengan dia punya apa? Ratio M tambah N. Okey, and then midpoint. Midpoint masa kita belajar dekat lower form, tajuk koordinat form 2, kita kan kira X1 plus X2 over 2. Ini sama je koordinat ni. Nak cari koordinat midpoint. Yang ni masa form 2 lagi awak dah belajar ni. Okay. Contoh, example 2. The coordinates of point A and B. Okay, dia dah bagi dah ini point A, ini point B. And then P divides line segment AB in the ratio 3 to 2. Okay, jadi P duduk di antara A dengan B. Tapi ratio dia bagi tahu 3 dengan 2. So, macam mana nak tahu 3 dengan 2 tu? AP to PB, 3 kepada 2. Maksudnya AP adalah 3. BP adalah 2. Macam tu. Tulis dia. So, find the coordinates of point P. Okay, P kita tak tahu. So, macam mana nak cari X coordinate ni? Macam mana nak cari X? Macam tadi saya bagi tahu. 2. Sekejap. Okay, 2 darab dengan negatif 5. Tambah dengan 3 darab dengan 5. Okay, ini nak cari X. Bahagi dengan 2 tambah dengan 3. Dapatlah 5. Ni nak cari X. Nak cari Y pun sama. 2 darab dengan negatif 2. Tambah dengan 3 darab dengan 8.
bahagi dengan 5 juga. So kat sini akan dapat berapa? Dapat 1. So yang ni dapat 4. Jadi koordinat bagi P adalah 1, 4. Sebab soalan tanya koordinat so awak kena buat dalam in terms of koordinat. So P adalah 1, 4. Kena ada bracket, kena ada koma. So macam tu. Ni soalan yang simple lah. Dia suruh cari P. Okey, sekarang kalau tengok contoh dekat example yang lain ni, B ni, dia dah bagi P tapi dia suruh cari B pula. Macam yang saya bagi tahu tadi, dia kan boleh banyak-banyak soalan kan. Okey, guna formula yang sama. Dia bagi tahu ratio dia adalah 3 kepada 1, 3 to 1. And then M adalah midpoint bagi AB. So AB, M titik tengah Alright. Lepas tu, itu untuk cari nombor 2 kejap lagi. Untuk cari nombor 1 dulu, dia suruh cari koordinat bagi B. Lepas tu macam mana kita nak buat? Okay, guna konsep yang sama, formula yang sama. Kita akan buat X, 1 times dengan negative 7 untuk cari X koordinat dulu kan. Okay, 1 darab dengan negative 7 plus dengan 3 darab dengan X. Kita dapat berapa jawapan dia? Kita dapat 5. Bolehlah 5. X koordinat kita 5 tadi kan. Ingat tak? Tadi kita nak cari P. Sekarang P kita dah tahu. So yang belakang ni adalah P kan. Kita letaklah. P dah tahu dah X koordinat dia 5. Okay. Lepas tu bahagi dengan 3 tambah 1, 4. 1. Equation 1. Lepas tu yang equation yang kedua, kita nak cari Y koordinat. Y koordinat bagi P adalah negative 3. Letak terus. And then 1 times dengan 3 plus dengan 3 times dengan Y. Over dengan 1 tambah 3, 4. So kita ada 2 equation kat sini. Jadi kita pun kira, kita pun dapatlah 9 dengan negatif 5. So X kita adalah 9, Y kita adalah negatif 5. Jadi kita boleh tahu dah lah koordinat bagi B ialah 9 negatif 5. Okey. Lepas tu nak cari koordinat bagi M. Sebab dia kata kat situ M adalah midpoint bagi AB. So AB kita dah tahu negatif 7, 3 dengan 9 negatif 5. So what is the coordinate of M? Formula dia X1 plus X2 over 2. Y1 plus Y2 over 2. Jadi negatif 7 tambah 9 bahagi 2. Lepas tu koma 3 tambah dengan negatif 5 bahagi dengan 2. So sini 1 markah, 1 markah. So dapatlah 1, negatif 1. Untuk part midpoint okey lagi. Part yang ni, yang nak cari line segment tu lah, koordinat bagi line segment tu. Dia akan tukar-tukar. Example 3. Find the ratio AP to PB. Dia tinggalkan ratio pula. Tapi dia bagi semua koordinat. AP to PB such that point P divides the line segment. Okey, dia dah bagi point semua. So, sekali lagi, kita guna formula yang sama. Kita buat P koordinat untuk X dia adalah negatif 1. Samakan dengan N darab dengan negatif 2. Dapat negatif 2N. Lepas tu tambah M darab dengan 2. Okey. Itu 1. Bahagi dengan M tambah N. Lepas tu yang kedua, Y koordinat. Kalau kat sini nak cari Y koordinat pun boleh. Tapi kalau tengok jawapan dia, dia tak cari pun Y koordinat. Dia boleh buat terus M over N. Okey, mari kita try. Negatif 1. Jadi darab dengan M tambah N. Okey, so ni. Okey, kita kumpul geng. Disebabkan dia nak AP to PB. So, AP to PB adalah M to N dah. M to N. Jadi, M dulu kena duduk depan. So, M is... So, sini dapat negatif 3M, negatif N. Jadi, buang negatif dapat 3M sama dengan N. Kita nak
M bahagi dengan N. So, 3 kena bawa ke belakang. N bawa ke sini. So, 3 bawa ke belakang, dia akan jadi bahagi 3 kan. So, M sama dengan N per 3. Kalau N pula nak bawa main sini, dia pun akan jadi bahagi. So, M over N sama dengan atas tak ada. So, tinggallah 1. 1 per 3. Jangan buat tinggal 3. Tak boleh. 3 tu kan duduk kat bawah. So, mana boleh tiba-tiba jadi 3? Daripada N over 3, jadi 3 je. Jadi 3. Salah lah. So, jadilah 1 over 3. Sebab kita bawa N yang bawa sini. Kita bahagi dengan N. So, final dia dapat 1 to 3. Okey, ini dalam bentuk ratio. Dia nak dalam bentuk fraction. Soalan nak dalam bentuk ratio. Maksudnya, 1 kepada 3. So, 1 to 3. Saya bagi hint. Kalau soalan dia bagi 3 kepada 2, awak boleh buat. Contohlah, dan straight line dia gini. A, B, P duduk sini. So, awak boleh buat terus 3 kepada 2. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk macam ni, awak kena tukar dulu. 3, 3AP, 2PB. So, AP bahagi dengan PB. Jadi, 2 bahagi dengan 3. So, 3 ni bawa main sini. PB bawa ke sana. So, jadi 2 per 3. Maksudnya, gambar rajah awak akan jadi APB 2, 3. Saya takut nanti ada yang bertukar. AP yang 3. So, ini be careful. Bear in your mind. Yang lain tu, kalau dia dah bentuk dalam ratio 3-2 macam ni, betul lah 3-2. Tapi kalau dia bagi 3 AP, ratio dia adalah 2 PB. So, maksudnya awak kena tukar dulu dalam infraction. Lepas tu baru boleh buat. Okay. Nak ajar je dulu. Okay, solve problem. Tadan. Allah. Oh, ada pasius. Boleh lah kita try. B divide AC internally in the ratio to 3. Okay, soalan. Ni soalan paper 1 ni. Year 2003. The points A, 2HH, B, PT, and C, 2P, and 3T are on a straight line. B divides AC internally in the ratio 2 to 3. Okay, disebabkan dia tak bagi nilai, saya nak buat dia straight je. Supaya faham sikit. Ni A, B duduk dalam. Sebab dia kata B divide. So, A dengan C. So, B kita tak tahu duduk kat mana. Letak je lah. B mana. Okay, A adalah 2H. B adalah PT. 2P, 3T. Jadi, ratio dia samalah. MN. Tapi, ratio dia bagi tahu 2 dengan 3. Okay, express P. Dia nak P in terms of T. Dia nak T saja kan. P dengan T je. Jadi kita pun buat. Untuk X koordinat, P adalah sama dengan 3 darab dengan 2H. Okay, tambah dengan 2 darab dengan 2P. Bahagi dengan 3 tambah 2, 5. So dekat sini kita teruslah. Cubalah selesaikan terus. Cuba cantikkan dia. Cantikkan equation tu. Okay, so bawa main sini. Dia jadi P sama dengan 6H. Okey, 1. Lepas tu kita buat Y koordinat pula. Y koordinat bagi B adalah T sama dengan 3 darab dengan H tambah dengan 2 darab dengan 3T. Okey, so T equal to 3H plus 6T. Tengok dekat sini. Bawa main. Dia nak P kan tadi kan? Okay, P in terms of H. P in terms of T. Jadi kita kat sini, kita boleh buat terus ni. H sama dengan P per 6. Masukkan terus dalam ni. So, H kita adalah P per 6 tambah 6T. Sini 1, sini 2. Jadi, T sama dengan P per 2 tambah 6T. So, 6T tu bawa dulu lah. So, jadi T tolak 6T negatif 5T sama dengan P per 2. Soalan nak P.
So 2 bawa main sini, negatif 10 T. So jawapan dia adalah dia nak T saja. P in terms of T. Dia tak cakap P in terms of T and H. Tak. Jadi H tak boleh ada. Ungkapkan P. Okey. So guna kaedah yang sama kan. Tadi 3 darab silang 3 darab dengan 2H tambah 2 darab dengan 2P. Bahagi dengan total ratio dia 5. Itu untuk X koordinat. Buat Y koordinat pula. So 3 darab H tambah dengan 2 darab 3T. Okey. Habis untuk line segment. Kita ambil lah contoh. Buat latihan tak? Sekejap je kan. Kita ambil tengok. Okey, kita tengok self practice 7.3. Sekejap saya buka kat buku teks, saya takut nanti. Okey. First, the diagram on the right shows the position of 2 football players P and Q. The coordinate of players P and Q. Okay, P dengan Q dah tahu. Player P wants to kick the ball to player Q, but the ball lands at 2/3 the distance of the straight line towards Q from P. Jadi, kita letaklah dia sebagai sini. Apa buatlah H ke? Okey. Jadi dia jadi PH. Okey, PH dengan HQ. 2 kepat 2 dengan 3. 2 bahagi dengan 3. Sebab dia kata 2 bahagi dengan 3 of the straight line towards player Q from P. Jadi PH, kalau tengok sini, PH ni lagi banyak kan. So sini adalah 3 dengan 2. PH adalah 2/3 PQ. H adalah, but the ball lands at 2/3 the distance of the straight line towards. Betul-betul. Kalau tengok sini pun, dia kan kata 2/3. Maksudnya bila dia 2/3, 2/3. Okey. Saya tahu saya silap kat mana. Bila dia kata 2/3, dia berhenti dekat H kan. Jadi sini adalah 2, sini adalah 1. 2/3. PH adalah 2 daripada PQ kita adalah 3. Kan? So 2/3. Okey. Lepas tu dia pun kata determine the coordinates of the ball when it touches the surface of the field. 7.3. Okey, jadi saya kira dekat notes lupa dah gambar dia. Sekejap. Okey, P 46, H dengan Q 40, 45. Lepas tu sini adalah 2, sini 1. H kita letak X, Y lah. So nak cari koordinat bagi X and Y, kita buat 46. So 1 darab dengan 4 cari X koordinat. 1 darab 4 tambah dengan 2 darab 40 bahagi dengan 3. And then Y koordinat kita 1 darab 6 tambah 2 darab 45 bahagi dengan 3. So kat sini dapat 4 tambah 80, 84 tak? 4 tambah 80, 84 bahagi dengan 3, 28. Okey, yang ni 6 tambah dengan 2 darab 45 bagi 3, 96 bagi 3, 32. Jadi koordinat kita adalah ni X, ini adalah Y. 28, 32. Untuk H. Okay. Determine the coordinates of the ball when it touches the surface of the field. Inilah jawapan dia. 28 dengan 32. Okey, boleh. Ni kira macam problem solving tu sebabnya dia dalam bentuk ayat. Tapi nasib baik ada gambar rajah lagi.
Okay, question number 2. Satu lagi Question number 2. Dia kata the diagram on the right shows the plan of a straight highway between two towns. Jawab nombor 2. Betul tu kan? Oh, kat bawah ni sama tu. Kata kenapa macam banyak. An engineer want to build the 2 rest houses between the two. Okay. The 2 rest houses divide the road into 3 parts of equal distance. Determine the coordinates of the 2 rest house. Antara ni dia divide kepada 3 dia cakap. 1, 2, 3. Lepas tu dia kata C duduk kat mana? No. An engineer want to build 2 between the 2 towns such that dua tempat je lah. Okay, determine the coordinate of the 2 rest house. Jadi kalau 2 rest house, so dia duduk dekat sini 4, sini. Daripada A. So sinilah kita letak siapa? C Dah 2 rest house kan. Sebab ni A dengan B tu adalah town. So dalam town ni ada 3 rest house. Tapi sekarang dia kata dia nak 2 rest house. So kita letak C daripada A kan. Okay. Lepas tu kita akan buat 2 dengan 1. Once again, total dia 3 jadi 2, 1. Sama macam tadi. Ni X dengan Y. 1 darab negatif 4 tambah dengan 2 darab dengan 5 bahagi dengan 3. Itu untuk X koordinat and then Y koordinat 1 dengan 5 tambah dengan 2 dengan 2 bahagi dengan 3. Jadi dekat sini bila kira dapatlah jawapan dia. Kejap jawapan belakang. Negatif 1 dengan 4. Negatif 1 dengan 4. Dekat atas tadi kita dapat 28, 32. Okay. Number 3. The diagram on the right shows the position of 2 ducklings H and K. Okay, duckling H dah tahu, K pun dah tahu. The 2 duckling walk towards each other with different velocity and meet at point L. Okay, daripada ni dia jumpa dekat L. L tak tahu kan. Cuma dia kata the velocity of H adalah 2 kali ganda K. Jadi maksudnya H ni lagi laju lah daripada K. Bila dia 2 kali ganda, so kat sini adalah 2, kat sini adalah 1. Ratio dia 2, 1. Dia jumpa dekat L. State the ratio HL to LK, so 2 to 1. Find the distance of duckling K from its original position when duckling K meets duckling H. Nak cari jarak. Jadi kena cari koordinat dulu bagi L. Lepas tu barulah boleh guna formula distance untuk cari H ke L. Dia jumpakan dekat L. Jadi cari koordinat bagi L dulu. Okay, 1 darab negatif 3, negatif 3. Tambah 2 darab 6, 12 bahagi dengan 3. Okay, 1 lagi untuk Y. 1 darab negatif 2, negatif 2. Tambah 2 darab 10, 20 bahagi dengan 3. Jadi koordinat untuk L kita dapat ni 93, 18, 3, 36. Okay, so kita dapat 3 dengan 6. Soalan tanya, find the distance of duckling K. Dia nak yang belah sana. K from its original yang jumpa dekat dia jumpa H dekat mana? Dekat L. Jadi nak cari jarak antara K dengan L. So distance KL guna formula form 2. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Kita cari KL. Jadi kita tengok kat situ, kita ada 3 dengan 6. So, 6 tolak 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. Tambah dengan 10 tolak dengan 6, 4. 4 kuasa 2, 16. Jadi sini 25. Square root 25. Jadi jawapan dia adalah 5. So, maksudnya L ke K tu 5 unit je. So,
So problem solving dia panjang sikit. Bagi dalam bentuk ayat, lepas tu panjang sikit calculation. So itu pasal 7.1. Okay. Boleh ya? Nanti bolehlah jawab intensive practice 7.1 ni. Okay, nanti next video saya bagi 7.2 pula. Okay. Bye for now. Okay, hari ni saya nak sambung intensive practice 7.1. Question number 1, dia kata a straight line passes through P 28 Q73. Points R divide less than center. Okay, dia kata PR for QR. Jadi PR bahagi dengan QR akan jadi 4/1. Okay, contoh sini P Q R duduk kat tengah. So sini 4, sini 1. P 28 Q 73. R tak tahu. Find the coordinates of point R. Dia nak cari X coordinate 1/2 tambah 4/7. 1 tambah 4, 5. Dan kita dapat sini 2 tambah 28/5. 30 bagi 5, 6. Okay, Y coordinate 18 tambah 4, 3. 55. 8 tambah 12 bagi 5. 20 bagi 5, 4. Jadi koordinat bagi Q ialah 6, 4. So, satu. Nombor 2. If the point R 63 divide line segment P 45 Q X Y ratio 2:5. Okay, R adalah divide. Jadi R duduk antara P dengan Q. So R duduk kat sini, tapi dia kata 2 dengan 5. So R di sini 25. P 45 R 63 Q X Y. Jadi soalan A, Q, koordinat bagi Q guna cara yang sama. 6 sama dengan 5/4 tambah 2 darab dengan X bahagi 5 tambah 2, 7. Jadi dekat sini kita dapat 42. 20 tambah 2X. So 2X equal to 22. Bagi X dapat 11. Lepas tu Y koordinat 3 sama dengan 5 darab 5 tambah 2Y bahagi 7. 21, 25. Di sini dapat negatif 4. So Y negatif 2. Jadi koordinat bagi R ialah 11, negatif 2. A. B. Coordinate of midpoint PQ. So PQ P 45 Q XY dah. Jadi berapa? 11 negatif 2. Jadi midpoint dia 4 tambah 11 bagi 2, 5 tambah midpoint 4 tambah 9, 15/2, 3/2. Ataupun tukar dalam point 7.5 dengan 1.5. Ini tu. Saya pun tak tengok jawapan. 7.1 bila tengok nombor. Okey, betul. Nombor 3. Point C 14 divide straight line join A negatif 3, 6 B HK ratio 2/3. Dia suruh cari H dengan K. Okay, kita ada A dengan B, C
2, 3. So A negatif 3, 6, 1, 4 HK. Cara yang sama, Y X koordinat sama dengan 3 darab dengan negatif 3 tambah 2 darab dengan H bahagi 5. So 2H sama dengan 14, H sama dengan 7. Lepas tu Y koordinat 4, 3, 6 tambah 2K bahagi dengan 5. 20, 18 tambah 2K 2. So K sama dengan 1. Jadi kita dapat H sama dengan 7, K sama dengan 1. Dia bukan nak koordinat dia nak H, values of H and K. So kita dapat ni. Nombor 3. Soalan nombor 4, dia punya ratio 3, 4. Lepas tu ada koordinat A, B, C. B duduk di antara A dengan C. Okay, guna konsep yang sama, cari E koordinat dulu. X koordinat dia E. So 4, 4R tambah 3, 3E over dengan 7. So 7E. Okay, so 7 buat main sini, negatif 2E. 16R. So kat sini kita matikan je, negatif E. 8R. So 6R negatif E per 8. Okay, F pula 7F. 12F buat main sini. Okay, so R. Okay, kita pun samakan dia. Samakan. So kita nak apa tadi? Express E. Jadi bawa lah 8. Dapat negatif 10F. Jadi E sahaja akan jadi 10F. Okay, nombor 4. Nombor 5. The diagram shows the quadrilateral PQRS with vertices P, 1, 4, Q. Okay, R. Biarlah. Tak lagi 1, S. 5, 1. And then point T, 62, dia duduk atas line RS. Okay. Find the coordinate. Okay. Soalan kata dia nak koordinat bagi U which divide PQ in the ratio. Jadi maksudnya PQ. Saya lukis je balik ni, padahal PQ dia turun ke bawah. Okay, PQ. Lepas tu dia kata U ada duduk di tengah antara dia orang tu. Ratio dia 2-1. Okay, U 2-1. So P 1, 4, Q 7, negatif 8. So U tak tahu kan, tetap XY. Jadi kita nak cari, guna nak cari X. So 1 darab 1 tambah 2 darab 7 bahagi dengan 3. Lepas tu Y pula nak cari 1 darab 4 tambah 2 negatif 8 bahagi dengan 3. Okay. X dapat 5. Okey, jadi kita dapat U, koordinat kita adalah 5, negatif 4. Okey. Untuk A, B, dia nak koordinat midpoint bagi Q, R. Okey, so Q 7, negatif 8. R 95. Jadi midpoint dia akan jadi 7 tambah 9 bahagi 2. Negatif 8 tambah 5 bahagi 2. 7 tambah 9, 16 bahagi 2, 8. Negatif 8 tambah 5, negatif 3. So negatif 3 per 2. Okay, so ni point, midpoint dia. B. C, ratio RT to TS. RT to TS. Okay, ratio yang tak tahu sekarang. Kalau tengok sini, S adalah 51, T 62, R 95. So ratio kita letaklah MN. Tak. Jadi kita kena cari M dengan N. So 6 sama dengan N5. Buat 5N teruslah. Okay, so 5N
tambah dengan 9 darab M, 9M bahagi M tambah N. Okey, ini kita cuba selesaikan. So kita bawa ni buang sini, akan jadi 6M tambah N. Okey. Okey, kumpulkan. N bawa mari sini, M bawa di sana. Okey, jadi soalan sini kan. Soalan tanya M bahagi dengan N. So bila yang ni kan ada 1, bila N bawa mari sini, 3 bawa mari sini, so dia akan jadi 1/3. Okey, jadi kalau tengok sini, RT to TS adalah N to M. Tak, so N kita adalah 3 kepada 1. Kalau M to N barulah 1 kepada 3. Nanti kejap. Saya ada salah ke sebab jawapan dia? Betul. 3 kepada 1. Okey. Lepas tu D, dia nak length side bagi PS. Okay, P kita tahu 14, S adalah 51. Bila dia nak length, dia sama je dalam macam distance. Formula ialah tolak 1, 5 tolak 1, 4 kuasa 2, 16. 1 tolak 4, negatif 3. Negatif 3 kuasa 2, 9. So 25, maksudnya jawapan dia adalah 5 units. Okey, nombor 5 settle. Nombor 6, point P, K2 divide the straight line join. Okey, P duduk di antara A dengan B in the ratio M to N. Terlukislah baru nampak kan. Contoh sini, P M to N, negatif 2, 1, K2, 2, 5. Dia suruh cari M to N. Lepas tu baru dia suruh cari K. Okey, tak apa. Kita tengok. K adalah sama dengan N darab negatif 2 tambah dengan M darab dengan 2, M tambah N. Okey, saya nampak sini ada K. So, saya tak nak guna X koordinat. Saya try cari yang Y koordinat. Sebab Y saya tahu dia 2. 2 sama dengan M, 1 tambah M, 5, M tambah N. Okey, saya pun bawa dia. Okey, cantik. Okey, sini M, 3M. Tak. Okey, jadi kita nak sekarang M per N. Sini kan ada 1, di M bahagi N. Jadi 3 bawa main ke kiri. Jadi 1/3. So, ratio M to N adalah 1/3 untuk A. Untuk B barulah kita boleh guna untuk cari K. So, K kita masukkan. N adalah 3. M adalah 1. 3 tambah 1, 4. So, 4. Tak payah bawa dah lah 4K tu. Kira je lah terus. 3 darab negatif 2, negatif 6 tambah 2 bagi 4. So, dapat negatif 1. So, K is negatif 1. Nombor 6. Last dah. Okay, nombor 7. The diagram below shows the position of the multipurpose hall, school, market and bus stop. Hazik's house is the midpoint of P1, P2, such that P1 divides the line segment from the multipurpose hall. P1 adalah segmen between multipurpose dengan market. Okay, kena buat kot. Tulis dululah dia punya koordinat multipurpose hall.
Koordinat dia 3, 11. Okay, bus stop 10, 7. Itulah kau tak tahu nanti. School 4, 4. Lagi satu market. Market adalah 10, 11, 12, 13, 1. Okey. Jadi dia duduk dekat market 13, 1 dengan ni 3, 11. P1 adalah divide antara ni, ratio dia 4, 1. So sini 4, sini 1. Lepas tu while P2 divide the line segment from school to bus stop. School to bus stop. School to bus stop macam ni. School 4, 4. Bus stop 10, 7. Ratio dia 1:2. Okay, ni P2. 1:2. Okay, kita ada 2 sekarang ni kan. Dia pun tanya, determine the position of Hazik's house. Haziq pula dia kata dia midpoint antara P1 dengan P2. Jadi kena cari dulu P1 dengan P2. Koordinat dia. Okay. Jadi kita pun buat nak cari X untuk P1 Koordinat P1 dulu. So X dia adalah sini 3, 11. Okay, Y pula 15, 3. Jadi P1 kita 11, 3. Okay, P2 pula. X dia 18, 2 bukan dah tambah dengan 4 tu. 18 bagi 3, 6. Y 2, 4, 8 tambah 7, 15 bagi 3, 5. Jadi P2 kita ialah 6, 5. So midpoint bagi ni P1 dan P2. Midpoint dia adalah rumah Haziq. Hazik's house will be 11 plus 6 over 2, 3 plus 5 over 2. 17 bagi 2. 17 per 2 dengan 8 per 2, 4 dah bertepun. Okey. Betul. Okey, so habis interaksi practice 7.1. Sekejap lagi kita tengok interaksi practice 7.2. Banyak sikit. Okey, so bye-bye.